Mau heran tapi ini Malaysia. Coba kalian tengok, ini Malaysia, geng. Mobil parkir tepi-tepi jalan kayak gini, sama motor parkir-parkir jalan kayak gini. Gak ada yang ngerjain, guys. Gak ada yang ngerjain. Bayangan ini kalau di Medan, guys. Udah jadi kilo ini. Udah kira kilo ini, tengok. Mobil parkirnya di tepi-tepi jalan kayak gini semua. Mau heran tapi ini Malaysia, coy. Pernah tak kau terfikir, kenapa setiap kali orang bercakap tentang Malaysia, akan sentiasa ada dua cerita yang berbeza? Satu cerita yang nampak tenang, Malaysia negara aman, stabil, rakyat hidup bersama walaupun berbeza kaum, makanan murah, kehidupan masih boleh diteruskan tanpa tekanan yang melampau. Cerita ini kedengaran selesa. Cerita ini buat kita rasa semuanya baik-baik saja. Tapi dalam masa yang sama, ada satu lagi cerita yang jauh lebih kuat kedengaran, terutama di media sosial. Cerita tentang harga barang yang makin naik, gaji yang tak cukup, tekanan hidup yang makin menghimpit, dan masa depan yang nampak semakin kabur. Cerita ini lebih berat, lebih emosi, dan lebih mudah tersebar. Dan yang paling pelik, kedua-dua cerita ini sebenarnya benar. Di tengah bandar seperti Kuala Lumpur, kita melihat pembangunan yang tidak dapat dinafikan. Bangunan tinggi berdiri megah, lampu kota menyala sepanjang malam. Kehidupan bergerak laju tanpa henti. Simbol seperti Petronas Twin Towers menjadi bukti bahawa Malaysia pernah berdiri setanding dengan negara maju dalam banyak aspek. Namun bila kita melangkah sedikit keluar dari gambaran itu, kita akan nampak satu sisi yang berbeza. Sisi yang tidak selalu ditunjukkan. Sisi yang lebih sunyi, lebih perlahan, dan kadang-kadang lebih mencabar. Ada orang yang bekerja setiap hari, tetapi masih bergelut untuk cukupkan keperluan asas. Ada yang terpaksa berfikir dua kali sebelum berbelanja, walaupun untuk perkara kecil. Ada yang menyimpan harapan besar, tetapi dalam diam mula rasa putus asa. Dan di sinilah bermulanya satu realiti yang ramai tak nak dengar. Realiti bahawa hidup di Malaysia hari ini tidak semudah yang kita bayangkan. Bukan kerana Malaysia negara yang gagal, tetapi kerana dunia sedang berubah dan perubahan itu memberi tekanan kepada semua orang. Masalahnya, ramai antara kita tidak mahu melihat realiti ini secara menyeluruh. Kita lebih selesa memilih satu sisi. Sama ada kita terlalu yakin semuanya baik, atau kita terlalu percaya semuanya semakin buruk. Sedangkan kebenaran sebenar berada di tengah-tengah. Dan mungkin itulah yang paling sukar untuk diterima. Dalam video ini kita tidak akan pilih sisi. Kita tidak akan cuba sedapkan cerita. Kita akan melihat Malaysia sebagaimana adanya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Sebab kadang-kadang, kebenaran yang paling sukar diterima, itulah yang paling penting untuk difahami. Sebelum kita mula, jom kita berpantun dulu. Kalau berjalan di tepi pantai, jangan lupa melihat ke dasar. Realiti pahit, jangan dielak lari. Itulah jalan untuk kita sedar. Realiti yang ramai tak nak dengar tentang Malaysia. Bila kita bercakap tentang realiti kehidupan di Malaysia hari ini, perkara pertama yang perlu difahami ialah kedudukan negara ini sendiri. Malaysia bukan negara yang berada di hujung spektrum kemiskinan. Dan pada masa yang sama bukan juga negara yang berada di puncak kemewahan dunia. Malaysia berada di tengah-tengah, dan berada di tengah ini sebenarnya mencipta satu tekanan yang jarang dibincangkan secara jujur. Apabila kita berada di tengah, kita sentiasa melihat ke atas. Kita melihat negara yang lebih maju dan mula membandingkan diri. Kita melihat gaya hidup yang lebih tinggi, teknologi yang lebih canggih, sistem yang lebih efisien. Dalam diam kita mula bertanya, kenapa kita belum sampai ke tahap itu? Soalan itu tidak salah, tetapi cara kita melihat soalan itu yang kadang-kadang menjadi masalah. Di bandar seperti Kuala Lumpur, perubahan sangat jelas. Pembangunan pesat, gaya hidup moden, dan peluang ekonomi yang semakin berkembang. Namun dalam masa yang sama, kos untuk hidup dalam persekitaran itu juga semakin tinggi. Sewa rumah meningkat, harga makanan berubah, dan keperluan harian semakin mahal. Bagi mereka yang mempunyai pendapatan yang stabil, perubahan ini mungkin masih boleh ditampung. Tetapi bagi ramai yang lain, perubahan ini terasa semakin menghimpit. Dan inilah realiti pertama yang ramai cuba elakkan. Bukan semua orang merasai kemajuan dengan cara yang sama. Ada yang melihat kemajuan sebagai peluang. Ada yang merasainya sebagai tekanan. Dan perbezaan ini semakin jelas apabila jurang antara mereka yang mampu dan yang kurang mampu semakin ketara. Namun begitu, satu lagi realiti yang jarang dibincangkan ialah hakikat bahawa keadaan ini bukan hanya berlaku di Malaysia. Negara seperti
United States dan United Kingdom, juga berdepan dengan tekanan kos hidup yang tinggi. Bahkan di negara maju sekalipun, ramai rakyat mereka juga bergelut untuk menyesuaikan diri dengan perubahan ekonomi. Tetapi perbezaannya terletak pada cara cerita itu disampaikan kepada dunia. Negara-negara ini mempunyai kekuatan dalam membina imej. Mereka menonjolkan kejayaan, teknologi, dan pencapaian mereka sehingga cabaran dalaman. Mereka tidak begitu kelihatan di mata luar. Malaysia pula lebih terbuka dalam membincangkan masalahnya. Ini adalah sesuatu yang baik dari segi kejujuran, tetapi dalam dunia digital, ia juga boleh memberi kesan kepada bagaimana negara ini dilihat. Apabila media sosial dipenuhi dengan keluhan, perbandingan, dan kekecewaan, ia membentuk satu gambaran bahawa keadaan lebih buruk daripada yang sebenarnya. Dan tanpa sedar, kita sendiri menyumbang kepada naratif itu. Satu lagi perkara yang lebih sukar untuk diterima ialah tentang mentaliti. Cara kita berfikir memainkan peranan yang sangat besar dalam bagaimana kita melihat realiti. Ramai antara kita terbiasa melihat kekurangan sebelum melihat kelebihan. Kita cepat mengkritik, cepat membandingkan, dan kadang-kadang lupa bahawa apa yang kita anggap biasa mungkin sesuatu yang luar biasa bagi orang lain. Kita melihat negara seperti Jepun dan kagum dengan disiplin serta teknologi mereka. Kita melihat South Korea dan kagum dengan pengaruh global mereka dalam budaya dan hiburan. Tetapi kita jarang melihat cabaran yang mereka hadapi di sebalik kejayaan itu. Setiap negara ada harga yang perlu dibayar untuk mencapai tahap tertentu. Malaysia pula berada dalam satu laluan yang berbeza. Kita tidak terlalu ekstrim, tidak terlalu tertekan, dan masih mempunyai ruang untuk bernafas. Tetapi kerana kita berada di tengah, kita sering merasa tidak cukup. Perasaan tidak cukup ini perlahan-lahan membentuk cara kita melihat masa depan. Ia mencipta kerisauan, keraguan, dan dalam sesetengah kes rasa putus asa. Namun dalam masa yang sama, peluang masih wujud. Perkembangan teknologi membuka ruang baru. Ekonomi digital memberi peluang kepada mereka yang sanggup mencuba. Dunia hari ini tidak lagi terhad kepada satu jalan sahaja, tetapi peluang ini tidak selalu jelas bagi semua orang. Dan di sinilah konflik sebenar berlaku. Antara mereka yang melihat cabaran sebagai halangan dan mereka yang melihatnya sebagai peluang. Kedua-duanya wujud dalam realiti yang sama. Akhirnya bila kita kembali kepada persoalan utama, realiti apa yang sebenarnya kita cuba elakkan? Jawapannya mungkin lebih dekat daripada yang kita sangka. Realiti bahawa Malaysia bukan negara yang sempurna. Dan pada masa yang sama, bukan juga negara yang gagal. Kita adalah negara yang sedang bergerak di antara dua keadaan. Di antara kemajuan dan cabaran. Di antara harapan dan tekanan. Dan mungkin kerana itu, ramai yang tidak selesa untuk melihatnya secara jujur. Sebab realiti ini tidak memberi jawapan yang mudah. Ia tidak membenarkan kita untuk menyalahkan satu pihak sahaja. Itu membawa kita untuk melihat gambaran yang lebih besar, termasuk peranan diri kita sendiri. Di Kuala Lumpur, kemajuan jelas kelihatan. Simbol seperti Petronas Twin Towers berdiri sebagai bukti bahawa Malaysia mempunyai kemampuan untuk mencapai tahap yang tinggi. Tetapi perjalanan itu masih belum selesai. Dan mungkin itulah perkara yang paling penting untuk difahami, bahawa Malaysia bukan sekadar apa yang kita lihat hari ini, tetapi juga apa yang kita pilih untuk jadikan pada masa depan. Realiti yang ramai tak nak dengar, bukan untuk melemahkan kita, tetapi untuk membuka mata kita, supaya kita tidak terlalu selesa dan tidak juga terlalu putus asa. Kerana di antara dua keadaan itu, terletak satu peluang. Peluang untuk berubah, peluang untuk memperbaiki. Dan peluang untuk melihat Malaysia dengan cara yang lebih jujur dan lebih matang. Dan mungkin selepas ini, bila kita bercakap tentang Malaysia, kita tidak lagi hanya mengeluh, tetapi mula memahami. Itulah cerita Malaysia untuk kali ini. Share dan subscribe TV Rosak Studio. Kongsikan pandangan anda di ruangan komen. Jumpa lagi di video seterusnya.